Okay, Assalamualaikum, bersama saya WK and Sir Kutumus. Okay, kali ini saya nak beri tugasan, tugasan umum, berkaitan dengan live di Instagram. Khas untuk semua internship di Avino Group. Jadi seperti biasalah, kali ini saya ingin bagi tajuk secara individu kepada setiap internship di Avino Group. Dan kali ini adalah tajuk tugasan live Instagram pada minggu ketiga pada bulan Jun, bermula 13 Jun hingga 18 Jun. Berikut adalah tajuk secara individu. Saya akan bacakan. Pertama sekali adalah kumpulan A1, itu kumpulan engineering ataupun kumpulan kejuruteraan. Itu Anis, Anis Sabrina. Kumpulan A1. Tajuk anda kali ini adalah mengenai info mengenai sijil Project Management Course ataupun Project Manager Course. Berkaitan kelulusan daripada siapa ataupun maklumat berkenaan dengan Project Management Course. Untuk maklumat anda, bagi mereka dalam bidang project ataupun construction ni, dia ada satu sijil khas. Itu sijil Project Manager Course ataupun Project Management. Jadi mungkinlah di civil, course civil mungkin pernah dengar lah. Jadi saya nak anda terangkan mengenaan macam mana cara nak ambil sijil ni, dan juga institusi apa yang certified ataupun luluskan untuk sijil ni dan sebagainya. Itu tajuk untuk Anis. Dan yang kedua adalah Nur Hidayah. Nur Hidayah. Tajuk anda adalah berkaitan dengan kerja-kerja membina tapak asas ataupun footing. Itu Nur Hidayah boleh explain lah step pada awal ke, macam mana nak bina tapak asas ataupun footing tu. Mula-mula kita gali lubang, lepas tu kita buat struktur, struktur besi, lepas tu kita tanam balik dan sebagainya. Jadi Nur Hidayah boleh terangkan berkenaan dengan step-step, macam mana kita nak bina tapak asas ataupun footing. Seterusnya adalah Natasai. Natasai, tajuk anda adalah berkaitan dengan info staging. Info staging dan cara-cara menggunakan staging. Staging ni macam ni. Jika anda perasan lah, jika kita bekerja melibatkan kedudukan yang tinggi, ataupun kita nak buat binaan dinding, kita ada staging ataupun staging. Dia macam bertingkat-tingkat tu. Dia macam kuda yang bertingkat-tingkat tu, di mana kita guna benda tu untuk kerja-kerja tinggi lah, ataupun kerja-kerja yang melibatkan kedudukan yang agak tinggi, yang tak boleh nak capai dengan tangan. Jadi kita guna benda tu untuk di tempat kerja yang lebih stabil lah, untuk tempat tinggi. Jadi Natasha boleh terangkan berkenaan dengan staging, macam mana bentuk staging, size staging ataupun cara pemasangan staging. Seterusnya adalah kumpulan A1, iaitu Rocket. Untuk Rocket pula, tajuk anda adalah berkenaan dengan mengenai tangki air, tangki air rumah. Jika kita bina rumah ni, kebanyakannya ada klien tu dia nak tangki air di luar, kebanyakannya juga ada tangki air di atas bumbung. Jadi mengenai tangki air, berapa saiz dia sebagainya, mengenai tangki air dan juga kelebihan lokasi tangki air, sama ada di luar rumah ataupun di dalam rumah. Jadi Rocket bercerita mengenai tangki air, untuk rumah, sama ada rumah baru lah kebiasaannya. Kalau rumah lama biasanya sudah ada lah. Jadi rumah baru, di mana lokasi yang kita rasa nak letak yang terbaik lah untuk letak tangki air ni. Untuk Rocket. Seterusnya adalah Azika. Untuk Azika pula, tajuk anda adalah berkenaan dengan step-step melepa dinding. Step-step melepa dinding ataupun info berkenaan dengan melepa dinding ni, macam plus dinding ataupun wall plaster, melepa dinding, dan juga lantai floor render. Kalau lantai ni biasakan licin kan, dia ada semen render. Jadi Azika kena explain lah berkenaan dengan mengenai wall plaster, plus dinding, dan juga semen lantai, semen render. Jadi macam mana step dia, cara dia, cara kerja dia, dan hasil dia macam mana, dan apa bahan yang digunakan. Jadi Azika kena explain mengenai step-step berkenaan dengan wall plaster dengan floor render. Anda boleh google lah berkaitan dengan info ini, memang ada di internet dan sebagainya.
Okey, seterusnya kumpulan A2 iaitu kumpulan pengurusan kewangan. Okey. Untuk kumpulan A2, nombor 1 adalah Anis Syahirah. Okey. Untuk Anis Syahirah, tajuk anda adalah berkenaan dengan info mengenai lesen kewangan ataupun lesen MOF. Okey. Jadi mungkin Anis boleh terangkanlah mengenai apa fungsi lesen kewangan MOF ini, ataupun mungkin berkaitan dengan cara nak apply, ataupun bidang-bidang apa yang ada dekat lesen kewangan MOF ni. Jadi benda tu mungkin Anis boleh explain lah. Okey. Okey, seterusnya adalah nombor 2 Aiman. Okey, Aiman. Untuk Aiman pula, tajuk anda adalah berkaitan dengan perbezaan syarikat enterprise dan juga sendirian berhad. Perbezaan syarikat enterprise dan sendirian berhad sebenarnya lebih kepada faktor kewangan lah. Okey, faktor kewangan yang mana membezakan pengurusan kewangan, yang mana membezakan syarikat enterprise ataupun sendirian berhad. Jadi tajuk Aiman adalah perbezaan antara syarikat enterprise dan juga sendirian berhad. Apa beza dia? Okey, dan juga kelebihan dia berbeza. Apa kelebihan dia yang berbeza tu? Jadi Aiman boleh explain lah. Sebabnya Aiman juga boleh Google, sebab benda ni memang ada dekat internet. Okey, berkenaan dengan perbezaan antara enterprise dan juga sendirian berhad. Okey, itu tajuk Aiman. Okey, seterusnya Jihan. Okey, untuk tajuk Jihan pula, tajuk kali ini adalah berkaitan dengan info mengenai skim simpanan emas. Info mengenai skim simpanan emas di muamalat, di bank muamalat ataupun muamalat gold. Okey, untuk makluman di bank muamalat dia ada satu skim simpanan emas. Maksudnya boleh bermula dengan RM10, RM20. Jadi dia akan dapat berapa gram kecil-kecil lah. Okey, jadi apa info ataupun detail mengenai simpanan emas di bank muamalat ni ataupun di muamalat gold ni? Okey, jadi Jihan boleh Google, ataupun boleh contact mana-mana bank muamalat. Mungkin boleh bertanyakanlah apa package dan juga kelebihan. Boleh dapatkan katalog mungkin mengenai bank muamalat gold ni. Okey, sebenarnya banyaklah dia punya penerangan mengenai bank muamalat gold ni. Kalau dah Google internet pun memang ada orang explain. Jadi ramai juga yang sudah pemula menyimpan emas di muamalat gold ni. Jadi mungkin Jihan boleh detailkan apa package dia, apa kelebihan dia sebagainya. Okey. Okey, seterusnya Azurin. Okey, Azurin. Okey, untuk Azurin, tajuk anda adalah berkaitan dengan info mengenai LHDN. Okey. Dan juga jenis-jenis cukai yang dikenakan oleh LHDN. Okey. Sebenarnya kita tahulah, dalam Malaysia ni kita ada satu institusi yang mana menjaga kewangan ataupun collection kewangan, atau iaitu adalah LHDN, Lembaga Hasil dalam negeri, dan juga jenis-jenis cukai yang kebiasaannya dikenakan oleh LHDN. Maksudnya terutamanya mereka yang berniaga ke ataupun mereka yang berkaitan lah. Jenis-jenis cukai macam mana yang mereka kenakan daripada LHDN. Biasa kita pernah dengar lah, ada setengah orang tu dia lari cukai dan sebagainya. Jadi benda ni kita nak bincang. Jadi Azurin boleh cari info mengenai LHDN ni. Anda juga boleh Google. Mungkin ramai blogger-blogger yang berkongsi mengenai tip-tip cukai ni. Dan ini mungkin boleh dikongsikan oleh Azurin. Sama-sama kita dengarkan ataupun dapat manfaat daripada info mengenai LHDN ni. Seterusnya adalah Atikah. Untuk Atikah pula, tajuk anda adalah berkenaan dengan info KWSP. Info ataupun detail ataupun maklumat mengenaan KWSP. Apa maksud KWSP, apa manfaat KWSP, dan juga fungsi dia. Apa fungsi KWSP? Jadi benda ni Atikah boleh explain lah. Mungkin Atikah boleh Google maklumat ni. Dia sebenarnya KWSP dengan EPF adalah benda yang sama. KWSP tu adalah gabungan perkataan, maksud dia daripada orang Melayu. EPF tu daripada orang putih. Jadi benda ni sama je. Jangan tertukar lah. Maksudnya KWSP lain, SPF lain. Tak ada, bukan, benda sama. Cuma KWSP tu adalah bahasa Melayu dan EPF adalah bahasa orang putih. Jadi mungkin Atikah boleh Google berkenaan dengan info KWSP ni. Dalam Google pun sebenarnya banyaklah maklumat mengenai KWSP. Dan juga Atikah terangkan juga apa fungsi dia. Fungsi dia sebenarnya untuk KWSP ni. Seterusnya adalah Alisa. Untuk Alisa pula, tajuk anda adalah step dan cara pembukaan akaun bank syarikat untuk milikan tunggal dan juga partnership di Maybank. Untuk maklumat Alisa lah, maklumat anda adalah berkaitan dengan cara nak buka akaun syarikat
Okey, untuk milikan tunggal, maknanya milikan individu ataupun milikan partnership. Milikan tunggal, milikan partnership. Okey, untuk di Maybank. Jadi apa dia punya step? Okey, apa dia punya step untuk buka akaun syarikat milikan tunggal ataupun partnership? Ni partnership dengan tunggal ni dua benda yang berbeza. Okey, untuk di Maybank. Maksudnya di Maybank ni, di Maybank dia ada cara dia. Macam mana nak buka akaun partner, akaun current ataupun akaun syarikat ni. Jadi mungkin Alisa boleh Google ataupun boleh contact mana-mana pegawai Maybank untuk bertanyakan dari segi step-step dia dan berapa deposit permulaan, apa dokumen yang diperlukan. Mungkin partnership ni lebih detail lah sebab dia partner kan, berbanding mereka yang nak buka akaun untuk milikan tunggal ataupun individu. Okey, jadi mungkin Alisa boleh cari detail ataupun boleh busan call mana-mana Maybank ataupun HQ Maybank untuk bertanyakan dia punya SOP dan cara terkini lah. Okey. Okey, nombor 7 pula adalah Alia. Okey, untuk Alia pula. Okey, anda punya tajuk kali ini adalah berkenaan dengan kepentingan panel syariah. Kepentingan panel syariah dalam sistem perbankan. Seperti mana kita tahulah, dalam perbankan ni ada istilah isu riba dan sebagainya. Jadi benda tu diisytiharkan ada panel syariah ataupun tim syariah yang mana memastikan ketelusan ataupun proses jual beli bank itu mematuhi syariah ataupun syariah agama Islam. Jadi sebab tu ada panel syariah dalam setiap bank-bank ataupun penasihat kewangan. Okey, jadi Alia kena terangkan kepentingan panel syariah, okey, untuk sistem perbankan. Maksudnya totally semua sekali lah, semua bank yang ada panel syariah, sama ada bank Islam dan sebagainya. Okey. Okey, itu untuk tajuk berkaitan dengan kumpulan A2 ataupun kumpulan kewangan. Okey, untuk kumpulan A3 pula, kumpulan A3 adalah berkaitan dengan pengurusan perniagaan. Okey, kumpulan A3. Okey, pertama sekali Nusyuro. Okey, Nusyuro. Okey, tajuk anda kali ini adalah berkenaan dengan 5 strategi marketing. 5 strategi marketing, 5 cara, okey, untuk rekrut customer jadi ahli kopi hijau Moringa Alvino Beauty. Maknanya 5 cara kita nak rekrut customer tu jadi ahli. Seperti mana yang kita tahu kan, di Alvino Beauty ni kita ada customer biasa, customer luar lah, lepas tu jadi ahli. Kan ahli RM90 je. Okey. Sekarang ni promosi, tengok balik harga promosi. Jadi maknanya 5 cara kita nak yakinkan ataupun cara kita nak rekrut customer tu jadi ahli kita. Sama ada kita nak offer dia, beritahu dia harga ahli lebih murah ke dan sebagainya. Apa strategi dia? Jadi ni show kena fikir, kena terangkan 5 cara nak rekrut customer tu jadi ahli Alvino Beauty and Hair. Okey. Okey, ini adalah Syura punya. Okey, yang kedua adalah Haikal. Okey, Haikal. Untuk Rushdan Haikal ataupun tajuk anda adalah berkenaan dengan 5 strategi marketing juga untuk rekrut usahawan hartanah di Alvino Properties. 5 cara kita nak rekrut usahawan hartanah di Alvino Properties. 5 cara. Jadi Haikal kena fikirlah apa cara yang terbaik untuk kita rekrut usahawan hartanah. Sama ada promote dekat Facebook ke, Instagram ke. Jadi apa cara dia? Kena detailkan. Okey. Okey, ini adalah cara strategi marketing. Okey. Okey, seterusnya AB. Okey, untuk AB pula, tajuk anda ialah berkenaan dengan 5 strategi marketing juga untuk rekrut ejen dropship. Untuk rekrut ejen dropship di bawah ejen ADC. Okey, kita tahulah sebenarnya ejen dropship ni dia boleh promote produk secara percuma tanpa modal kan. Jadi ejen ADC ni yang ada modal untuk beli produk. Jadi ejen ADC ni akan berada di bawah ejen ADC ni akan ada di bawah ejen dropship ni akan berada di bawah ejen ADC. Jadi macam mana ejen ADC tu nak rekrut ejen dropship? Sama ada menggunakan ayat WhatsApp ke ataupun nak promote buat poster ke, itu terpulang. Jadi AB kena fikir 5 strategi marketing macam mana kita nak rekrut ejen dropship ni di bawah ejen ADC. Okey. Okey, jadi AB kena terangkanlah macam mana cara-cara yang terbaik okey untuk kita dapatkan ejen dropship daripada ejen ADC. Okey. Okey, ini AB kena kreatif lah, kena fikir cara macam mana. Okey, seterusnya Surya. Okey. Okey, untuk Surya pula tajuk anda adalah berkenaan dengan 5 strategi marketing untuk rekrut ejen ADC. Okey. Macam AB tadi untuk rekrut dropship bawah ejen ADC. Macam Surya pula tajuk anda adalah 5 strategi marketing untuk rekrut ejen ADC.
Okey, agent edisi. Seperti mana kita tahu lah, di Aveeno Beauty and Health ni kita ada agent edisi, kita ada agent produk lah Aveeno Beauty. Jadi macam mana kita nak rekrut agent tu? Kita nak yakinkan customer jadi agent tu macam mana? Jadi ini Suria kena fikir jalan macam mana strategi yang marketing yang mungkin sudah pun diguna pakai oleh di luar sana, dan kita boleh apply untuk mencari agent edisi. Untuk yakinkan. Jadi seterusnya adalah yang akhir sekali untuk tajuk adalah Nur Ain Akilah. Nur Ain Akilah. Tajuk anda adalah berkenaan dengan 5 strategi marketing juga untuk rekrut konsultan hartanah di Aveeno Properties. Seperti mana kita tahulah, di Aveeno Properties ni kita ada konsultan hartanah, iaitu antara ejen hartanah yang mana komisen dia paling besar. Komisen dia paling besar di Aveeno Properties. Jadi di sini kita nak beritahu kepada anda cara nak rekrut konsultan hartanah. Jadi Nuaim boleh beritahulah strategi cara marketing yang terbaik untuk kita daftarkan ataupun untuk rekrut konsultan hartanah. Maknanya mungkin boleh explain bahawasanya konsultan hartanah adalah komisen paling tinggi dan sebagainya. Bagaimana nak promosi, sama-sama ada kita nak buat ayat ke, gambar poster ke, ataupun strategi lain, kita nak buat event secara online ke, ataupun nak buat video preview ke. Ni contohlah yang saya boleh beritahu. Mungkin Naim boleh fikir 5 strategi marketing terbaik untuk rekrut konsultan hartanah. Jadi kepada semua dah dapat tajuk masing-masing. Jadi ini adalah tajuk. Jadi anda boleh cari Google maklumat ni, ataupun anda boleh tengok step-step yang telah pun digunakan pakai oleh sedia ada oleh orang lain dan sebagainya. Mungkin anda boleh apply balik untuk penangan anda di sini. Saya harap semua ni agak bermanfaat kepada anda semua. Kita jumpa di live Instagram. Bersedia untuk live di Instagram. Dan untuk maklumat anda, akan datang live Instagram kita akan cuba buat 3 orang. Bermakna bersama saya jadi 4 orang lah. Kita buat full slot. Tengok balik jadual baru untuk live di Instagram. InsyaAllah tengok balik, sedia standby awal. Kalau boleh internet tu anda pastikan internet tu tiada masalah ataupun stabil. Mungkin anda boleh reset dulu anda punya line tu, sebab kadang-kadang handset telah mengguna tak pernah format, tak pernah restart dan sebagainya, yang menyebabkan internet tu jadi tak stabil lah. Jadi anda boleh restart handset balik sebelum kita live. Lepas tu get ready untuk live. Jumpa anda di live Instagram. Setakat tu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.